Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat nombor 55, dan kita akan terus kepada ayat yang ke-56. Jadi kita baca ayat 55 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إلا أن تأتيهم سنة الأولين تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Ayat 56. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Okey, kita kembali kepada ayat nombor 55, yang mana ayat nombor 55 ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi menceritakan tentang bagaimana orang-orang musyrikin. Mereka ini sebenarnya tidak mahu beriman dan mereka tidak mahu beristighfar, meminta keampunan kepada Allah, melainkan mereka menunggu didatangi azab yang akan memusnahkan mereka. Azab yang mereka tunggu itu sama ada azab yang telah menimpa orang yang terdahulu ataupun azab yang dilihat dan dihadapi. Maksud ayat ni mudah saja. Allah bagi tahu orang-orang musyrikin ni sebenarnya dia ada peluang. Allah bagi dia peluang untuk dia beriman. Allah telah hantar kepada mereka huda. Huda tu maksudnya adalah apa? Petunjuk. Petunjuk dekat situ boleh membawa maksud Nabi SAW itu sebagai hidayah. Begitu juga Islam itu juga adalah sebagai hidayah.
Jadi sebenarnya orang musyrikin ni Allah hantar kepada mereka hidayah, tapi mereka tak nak beriman. Mereka tidak mahu bertaubat melalui jalan permulaannya adalah istighfar. Tapi kata Allah, mereka ni sebenarnya nak tunggu dulu azab yang datang, yang pernah dijanjikan, azab seperti mana orang terdahulu kena azab, ataupun mereka nak tengok azab yang mereka lihat dan mereka hadapi itu. Maksudnya azab-azab yang Nabi janji, Allah janji, seperti mana azab di hari akhirat. Jelas ayat ni 55. Maksud dia, diorang ni selagi tak nampak azab, mereka tidak mahu beriman. Sepatutnya tak boleh macam tu. Sepatutnya kita setelah dapat hidayah, kita cepat-cepat beriman, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Kenapa disebut istighfar? Wa yastaghfiru rabbahum, kerana istighfar merupakan permulaan kepada taubat. Dalam ayat lain, kalau kita gunakan ayat lain, contoh dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 29, ini kisah Nabi Lut. Okey, ayat ni dia panjang 29, tapi saya ambil yang di tengahnya. Ini kisah umat kaum Lut. Kita tahu umat kaum Lut apakah yang mereka telah buat? Berulang kali Nabi Lut bagi nasihat, Nabi Lut memberikan peringatan, tapi apa jawab kaum dia? Kaum dia kata apa? Fama kana jawaba. Kenapa tak berkata jawab? Jawab ni bahasa Quran. Kita guna jawab. Jawab ni bahasa Quran. Jadi Allah kata, maka kaumnya tidaklah menjawab. Maksudnya Allah kata kaum dia tidak memberikan apa-apa respon pada Nabi Allah Lut tu, illa melainkan mereka buat apa? Mereka cabar. Mereka kata an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin. Kaum Nabi Allah Lut ni sepatutnya dia ambil tindakan, ialah kami bertaubat, kami beristighfar, kami terimalah nasihat. Tetapi apa yang mereka minta? Mereka cabar kepada Lut. Bawalah azab, datanglah kepada kami azab daripada Allah jika engkau di kalangan orang yang benar. Dia cabar Nabi Allah Lut. Okay. Dalam ayat lain, kalau kita gunakan dalam surah Al-Anfal ayat nombor 32, ini cerita orang musyrikin. Pernah juga dalam ayat lain, orang-orang musyrikin ini dia kata kepada Nabi SAW, dia cabar apa tahu daripada Nabi. Kalau kita baca ayat tu, mereka mengatakan wa idh qalu, dia kata wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika. Dia kata Allah cerita ketika mana kaum musyrikin Mekah tu berkata kepada Nabi, dia kata, wahai Rabb kami, jika betullah Al-Quran ini dari sisimu, maka hujankanlah kami batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Orang dulu ni dia punya jahatnya, dia sampai cabar azab tu datang. Dan kita tahu umat Nabi Muhammad ni penuh dengan rahmat. Kalaulah penduduk Mekah ni, kalau bukan kerana Nabi SAW tu, habis dah penduduk Mekah. Kalau umat-umat terdahulu, sampai satu ketika turun azab. Tapi sampai kepada umat Nabi SAW ni, mereka terselamat. Okay. Maknanya Allah bagi rahmat yang banyak kepada orang-orang musyrikin. Okay. Berdasarkan ayat 55 ni, apa yang kita boleh ambil teladan? Okay. Dia punya tindakan dia, kita kena segera beriman. Kita kena segera bertaubat sebelum kita didatangi ataupun kita melihat sendiri azab yang Allah janjikan. Kenapa kita perlu beristighfar dengan cepat? Kenapa kita perlu bertaubat kepada Allah dengan segera?
Kalau kita kaitkan dengan konteks perbincangan kita ni, kerana dalam surah Al-Anfal ayat 33, ayat ini Allah menyebutkan ada dua sebab Allah tak akan turunkan azab. Ini dipanggil kelebihan istighfar. Salah satu daripadanya Allah kata apa? Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sebab tu orang-orang Arab musyrikin, Allah Ta'ala kata apa? Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad berada di antara mereka. Sebab tu kalau Nabi ada, Allah selamatkan mereka daripada azab walaupun mereka diancam dengan azab. Dan yang kedua Allah kata wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah kata Allah juga tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Okey, ayat ni ada dua penyelamat kita daripada azab. Nombor satu, kalau Nabi SAW ada, kita selamat. Tapi Nabi dah tak ada. Tinggal lagi satu saja. Satu saja yang boleh mengelakkan kita daripada azab. Apa dia? Wahum yastaghfirun, iaitu beristighfar. Ini dipanggil salah satu daripada banyak kelebihan istighfar. Allah menyelamatkan kita daripada azab. Dan mari kita lihat satu kisah benar yang pernah berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun, kalau kita baca ayat surah Yunus 90 sehingga 91, kalau semua orang tahu, Fir'aun ni ketika mana dia dah hampir, maksudnya laut yang besar tu dah hampir nak timpa kepada dia, dia dah lemas dah. Dia dah nak lemas. Ketika itu baru dia buat apa? Apa tindakan dia? Dia kata, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika azab depan mata, barulah dia nak apa? Baru dia mengaku, tiada tu, aku telah beriman kepada dia, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Azza wa Jalla yang disembah oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang Islam. Tapi Allah Ta'ala tempelak sikap dia. Allah kata, Al-an. Allah kata, baru sekarang. Faham tak maksudnya? Ini adalah sifat manusia yang kita kena jauhkan. Kalau konteks dulu azab, kalau konteks zaman sekarang, kita kena taubat sebelum mana nyawa kita sudah sampai di gharah. Nabi pesan. Jadi ambil tindakan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kisah Firaun ni yang dia lemas ni sangat popular pada bulan Muharram. Kenapa? Bulan Muharram ni sepatutnya bulan yang kita kena cerita kisah Firaun yang tenggelam. Sebab apa? Kita orang Melayu, bulan Muharram bulan apa? Bulan hijrah kan? Betul, kita ambillah maklumat tu. Tetapi bulan Muharram ada satu hari setiap tahun. Hari itu adalah hari Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan Nabi Musa selamat. Hari apa tu? Hari kita berpuasa 10 Muharram. Tiap-tiap tahun puasa Ashura. Asal usul dia puasa itu, Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini setiap 10 Muharram dia akan merayakan hari itu. Lepas tu Nabi tanya kepada mereka, korang ni buat kenapa mengagungkan 10 Muharram? Mereka cerita dulu Nabi Musa dia puasa 10 Muharram. Kenapa? Kerana mereka mensyukuri, mengingati waktu mereka dikejar oleh Firaun, dia selamatkan daripada Firaun tu, iaitu pada 10 Muharram. Hadis sahih
boleh buka dalam riwayat Bukhari, boleh buka dalam hadis yang lain. Itulah sebenarnya sejarahnya dikaitkan juga kenapa puasa pada 10 Muharram. Tadi kena mengena dengan bubur Asyura. Tapi tak apalah, buat bubur tu bagi orang puasa makan. Sepatutnya 10 Muharram untuk puasa. Okey, tak apa. Yang tu kemudian cerita. Jangan buat ya. Sebab tu masuk 10 Muharram cerita balik. Kisah Nabi Musa dikejar, kisah Firaun, supaya menjadi pengajaran kepada anak-anak kita zaman akan datang. Kalau tidak, dia tak tahu bulan Muharram ni ada peristiwa apa, iaitu pada 10 Muharram. Okay. Kita masuk ayat yang ke-56. Kita ada lagi 5 minit lagi. Kita masuk ayat 56. Okay. Ayat 56 ni ayat yang Allah menjelaskan. Kalau ayat 55 tadi kan mereka minta azab kan, seolah-olah mereka kata selagi azab tak datang dekat kami, kami tak nak beriman, kami tak nak bertaubat kan. Kalau kita baca ayat lain tadi, mereka cabarkan minta azab turun kan. Okay. Sebenarnya ayat 56 bagi jawapan. Ayat 56 ni Allah bagi tahu kepada mereka, kalau kamu minta dekat Rasul tu turun azab, Rasul tu tak ada kuasa nak turunkan azab. Boleh faham tak maksud dia? Kan tadi mereka cabar Nabi kan. Kalau kita baca surah Al-Ankabut tadi, kita baca surah yang lain tadi kan, Al-Anfal kan, mereka minta, kalau betul lah Quran dari Allah, turunlah kepada kami mana apa batu-batu dari langit contohnya. Boleh tak Nabi SAW turunkan azab? Nabi tak boleh turunkan azab. Jadi untuk menerangkan kepada mereka, Nabi ni dia tak boleh turunkan azab, melainkan Allah yang akan turunkan. Maka ayat 56 dia berbunyi seperti ini. Ayat 56 dia bunyi seperti apa? Allah kata, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin." Allah Taala kata, tidak kami mengutuskan rasul-rasul, melainkan tugas mereka hanya menyampaikan berita gembira dan memberikan peringatan. Allah bagi tahu, tugas Nabi hanya sampaikan je. Sama ada memberikan berita gembira atau memberikan peringatan. Allah kata orang yang kafir sengaja nak membantah, nak lawan Nabi itu dengan mendatangkan alasan-alasan yang salah. Sebab apa? Sebab tak setuju dengan benda yang benar. Bukan sekadar mereka cari alasan untuk tolak kebenaran tu, mereka juga telah menjadikan ayat-ayat aku dan peringatan yang diberikan mereka sebagai bahan ejekan. Okey, so ada dua orang-orang kafir musyrikin ni. Mereka bukan tak nak terima kebenaran, mereka tolak kebenaran dengan macam-macam buat alasan, dan mereka jadikan ayat-ayat Allah, apa Nabi sampaikan itu sebagai bahan ejekan. Okey. Ayat nombor 56 ni ada banyak ayat dalam Quran yang boleh kita ambil contoh lah. Contoh, kalau kita tengok dekat surah Al-Mu'minun ayat nombor 24, contoh orang-orang dulu ni kalau mereka tak nak terima Rasul tu, ada je alasan dia. Itu yang orang kata, kalau tak nak terima, pelbagai alasan. Macam-macam alasan lah. Kalau kita baca surah Al-Mu'minun ni, ada antara alasan mereka kata dekat Nabi-Nabi tu, kau bersama macam aku manusia. Kan? Kenapa kau nak jadi Rasul lah? Macam itulah di antara contohnya. Baik. Kita terus pergi kepada tindakan yang perlu kita ambil sebagai penutup pengisian kita pada pagi ini. Okay, teladan yang pertama, kita sebagai umat, kita benarkan dan kita ikut apa yang disampaikan oleh para Rasul. Kenapa? Kita tak perlulah cari alasan. Kenapa macam ni? Kenapa perlu buat macam ni? Tak perlu tanya why, tak perlu. Rasul kata, Rasul sampaikan, yang pertama, benarkan dulu. Yang kedua, ikut. Jadi teladan satu ni, tindakan satu ni, berdasarkan surah Al-Zumar ayat nombor 33. Okey.
Orang yang beriman ni dia akan membenarkan orang-orang yang benar. Okey. Surah Al-Hasyr ayat nombor 7. Allah pesan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa jua yang diberikan oleh para rasul, terima. Apa jua yang dilarang, hendaklah kamu patuhi. Jangan cari sebarang alasan. Okey. Dan tindakan kita yang kedua, kita kena memuliakan, mengagungkan ayat-ayat Allah. Jangan dijadikan sebagai bahan lawak. Ni tak bentuk ni terkenal isu yang viral baru ni kan. Ada orang jadikan Islam sebagai bahan lawak untuk diperolok-olokkan. Betul tak? Kalau duduk orang zaman dulu, kalau ada Umar habis. Tapi tuan-tuan ni macam Osman. Okay. Jadi tindakan kita sebagai seorang beriman, kalau ada siapa-siapa mempertikaikan ayat Quran, mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena apa? Kita kena benteras dia. Kerana bagi kita tak mau jadi orang yang menghuzwa, memperolok-olokkan. Jadi kita memuliakan dan mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sampai saja setakat ini pengisi kita pada pagi ini. InsyaAllah besok kita akan masuk ayat nombor 57. Lepas tu nota ni pun dah nak habis. Dalam minggu depan saya akan bagi nota yang kedua. Ya, nota yang kedua minggu depan bermula ayat nombor 67 sehingga ayat 110. Insya-Allah. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Mohon rahmat, mohon hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.